Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi alladhi syara'a wa bayyan wa azhara wa ahkam wa fassala wa ajmal. Wa usalli wa usallim ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengacara majelis, yang dimuliakan pengarah Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, semua warga kerja, para alim ulama, al-asatizah, imam-imam, para pendakwah, muslimin dan juga muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama dalam majlis Multaqa Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail bagi tahun 2018. Perbincangan yang kita akan bincangkan ini tentang perkembangan mazhab fiqh Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengasasnya dan perkembangannya dan pengharmoniannya. Para peserta sekalian, yang pertama sekali bila kita lihat tentang mazhab fiqh, ini adalah merupakan suatu perkara yang besar kerana dia banyak berkait dengan kehidupan kita seharian, di dalam ibadat kita, di dalam muamalat kita, dalam semua perkara yang kita buat mesti ada fiqh. Saya kira para peserta telah dibekalkan dengan nota yang diberi ini. Boleh buka, saya akan baca kertas ni. Sebab bimbang nanti kalau tidak dibaca di sini mungkin tak terbaca pula di rumah. Jadi supaya tidak rugi dan dengan harapannya nota yang ringkas ini mampu menjadi bahan untuk diperbincangkan di kawasan masing-masing, di masjid-masjid kita, di kuliah-kuliah kita, untuk kita sampaikan maklumat ini kepada masyarakat, insya-Allah. Yang pertama sekali, memandangkan masa kita terhad, jadi saya terus kepada muqaddimah. Dalam muqaddimah ini, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bawa kepada kita sebuah hadis yang sangat besar. Hadis ini ialah dalam Kitabul Ilm, Babu man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Hadis ini diriwayat oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Maksudnya, sesiapa yang Allah Taala kehendaki mendapat kebaikan, bila Allah Taala nak beri kebaikan kepada mana-mana hamba dia, maka yufaqihu fid din, diberi kefahaman dalam agama. Artinya kita mendapat ilmu, memahami, menghayati dan mengamalkannya adalah merupakan suatu perkara kebaikan, khairah yang Allah nak anugerahkan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti. Aku tukang bagi saja, tetapi yang memberi kefahaman, yang memberi segala benda kepada kita, Allah Azza wa Jalla. Kerana itu kita lihat, kita belajar banyak. Kadang-kadang kawan-kawan kita satu kelas mungkin 50 orang, 40 orang. Dalam ramai-ramai ada yang Masya Allah Tabarakallah memiliki ilmu yang baik, dan ada orang yang sekadar itu saja yang dia dapat. Artinya sumber yang kita dapat sama, maklumat yang kita terima sama, tetapi yang berbezanya al-fiqh
fid din, memahami apa yang kita dapat. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi jaminan walan tazal hadhil ummah qa'imatun ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Sentiasa ada di kalangan umat ini orang yang bekerja untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla dan tidak memberi mudarat kepada mereka orang-orang yang menyalahinya sehinggalah datang urusan Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dalam syarah kepada Fathul Bari fi syarhi Sahih Al-Bukhari, dia kata apa? Siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla itu, ataupun orang yang berdiri menegakkan agama Allah? Wa qad jazama Al-Bukhari bi anna al-murad bihim ahlul ilmi bil athar, iaitulah orang-orang yang punya ilmu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, illam yakunu ahla hadis fala adri manhum. Kalau bukan ulama-ulama hadis yang bekerja mempertahankan agama Allah ini, aku tak tahu siapa dia. Qala al-Qadhi Iyad, arada Ahmad ahlus sunnah wa man ya'taqid mazhab al-hadis. Maknanya mereka ini iaitulah orang yang berpegang dengan ahlus sunnah, yang berpegang dengan mazhab ahlul hadis. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memperjelaskan lebih panjang daripada itu. Dia kata boleh jadi kumpulan qa'imatun ala amrillah ini bukan sekelompok tapi ramai. Ada orang yang bekerja, ulama, faqih, muhaddis, mujahid, amir bil ma'ruf, an-nahi 'anil munkar. Artinya para jemaah sekalian, pada serta sekalian, orang-orang yang menegakkan agama Allah ini daripada pelbagai sudut. Jadi alhamdulillah, kita mengharapkan kita semua ini termasuk di kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk bekerja menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini berdasarkan panduan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah multaqa kita ini insya-Allah akan menghasilkan suatu perbincangan yang baik, bahawa kita nak supaya masyarakat kita ini duduk di atas manhaj sebagaimana yang telah kita pegang ini, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Rafidah dan bukan juga puak-puak Khariji. Kemudian kita berpindah kepada dasar Ahlus Sunnah. Bila sebut tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka apakah dasar yang kita pegang? Semua orang kata kita berpegang dengan Al-Quranul Karim. Jadi alhamdulillah, Al-Quran itu menjadi pedoman panduan kepada kita yang sangat jelas. Kemudian dasar yang kedua iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasar yang ketiga ijma'ul ummah, dan dasar yang keempat al-qiyas. Keempat-empat dasar ini perlu diperhalusi dan dipelajari. Cuma perbincangan kita di sini iaitulah dari sudut sejarahnya. Jadi saya tidak detail ke satu persatu. Kita berpindah kepada adwarut tasyri'. Era perjalanan syariat Islam ini bermula daripada mana? Ini dia panggil susu galur dari sudut sejarah. Bermula daripada bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dibangkitkan dan dia berakhir bila? Apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Dalam era ini tidak ada banyak masalah. Sebabnya sumber perundangan satu saja, iaitulah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masdar at-talaqi wahid, iaitulah Al-Quranul Karim. Kemudian jalan kita nak terima pula hanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala perintahkan kepada Nabi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikanlah kepada masyarakat apa yang telah diturunkan kepadamu. Maka perjalanan yang cukup jelas, para sahabatnya tidak banyak masalah. Kalau ada masalah, terus je mereka jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyelesaikan masalah.
Jadi tidak ada sebab untuk para sahabat berbeza pandangan ataupun berbincang panjang. Hanya mereka keluar daripada rumah pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masalahnya selesai. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, dia panggil era as-sahabah, asrus sahabah wat tabi'in. Zaman sahabat dan juga zaman tabi'in, para sahabat pula terbagi kepada dua, iaitulah dia panggil kibarus sahabah. Kibarus sahabah bermula daripada siapa? Al-Khulafa Al-Arba'ah, khalifah yang 4. Kita tengok dah, dia punya tahun-tahun tu boleh dihafal, diingati, iaitulah bermula pada selepasnya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-11 itu, dan dia berakhir dengan wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada tahun 40. Kemudian disambung oleh sigharus sahabah, ataupun dia panggil sahabat-sahabat yang masih muda. Sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang masih muda ini, maka mereka ini menyambung balik bermula daripada tahun yang 40 sampai ke tahun 100. Itu dia panggil sighar as-sahabah. Maka di zaman ini apakah ciri-ciri keistimewaannya? Iaitulah keistimewaan para sahabat ada beberapa perkara. Sebagaimana kata di para pengkaji, mereka mengatakan bila kita tengok Allah Ta'ala pilih para sahabat ni orang yang mulia selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka ini abarra quluban, orang yang punya hati yang cukup mulia. Dan bahasa Arab pula bahasa mereka. Kemudian tidak perlu nak teliti sanad, kerana itulah kalau orang tak sebut nama seorang sahabat, orang tak tanya, tak tahu nama pun tak apa. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama hadis kata tak payah duk cari siapa dia rajulun. Ada juga yang cari, tapi kalau tak cari pun tidak menjadi masalah. Jadi dalam era sigharus sahabah ini timbullah juga beberapa perkara yang berlaku khilaf, contohnya di kalangan mereka. Apabila zuhurnya pada saat itu, di saat khususnya di saat kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka timbulnya golongan Khawarij dan juga golongan Syiah. Jadi dua kumpulan yang bertentangan. Khawarij menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan puak-puak Syiah pula membela Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi era Sayyidina Ali ini banyak masalah, sehingga ada orang pergi tanya Sayyidina Ali, dia kata, "Ya Ali, kenapa waktu pemerintah Sayyidina Abu Bakar, waktu pemerintah Umar, orang baik-baik, tapi zaman kamu ni, Sayyidina Ali, zaman kamu merintah ni banyak masalah. Kenapa?" Menarik juga soalan ni. Kadang-kadang kita berasa nak tanya juga. Sayyidina Ali kata apa? Dengar tuan-tuan. Dia kata waktu Abu Bakar jadi khalifah, waktu Umar jadi khalifah, waktu Osman jadi khalifah, yang jadi rakyatnya macam aku, orang baik-baik. Waktu zaman aku merintah, yang jadi rakyat macam kamu, orang yang buat masalah. Jadi kerana itulah dia jadi masalah. Cuma kita sekarang ni bila timbul masalah, kita nak letak masalah itu kepada orang, kita tak jadi masalah. Baik, di situ ada beberapa contoh-contoh perkara-perkara yang disepakati oleh para sahabat, qadiyatul khilafah, iaitulah nak melantik siapa yang ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, qital mani'iz zakah, memerangi orang yang tidak mahu bayar zakat, dan lain-lain lagi. Para peserta boleh tengok dalam nota yang saya ada. Kemudian di era ini banyak perkara-perkara yang timbul. Cuma yang saya nak fokuskan di sini, di zaman sahabat ini, di muka surat 6, zuhuru madrasataini fiqhiyataini, lahirnya dua madrasah. Madrasah ini kita boleh namakan aliran pemikiran ataupun cara mengolah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat beriman dengan Al-Quran dan juga berpegang dengan sunnah. Tak timbul masalah tak pegang dengan sunnah. Tetapi cara pengolahan itu yang menjadi perbincangan. Maka yang pertama dia panggil madrasatul hadis bil Hijaz. Orang yang berpegang secara dipanggil madrasah alul hadis, iaitulah orang yang berpegang dengan hadis. Apa yang Nabi kita sebut, maka itu yang dia kata. Maka madrasah ini di bawah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan lain-lain para sahabat radhiyallahu anhum.
Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menghantar seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini telah dihantar ke Kufah, dan cara pemikiran Abdullah bin Mas'ud berbeza sedikit dengan ulama Hijaz. Dalam masalah mana? Dalam masalah memahami, menafsirkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, maka terkenallah dengan nama Madrasatul Ra'i. Orang yang menggunakan ar-ra'i, pemikiran. Jadi kita jangan salah anggap, oh jadi orang-orang Iraq ni tak pakai hadis lah. La. Seorang penulis, tak ada lain nota ni, boleh tulis Syekh Mustafa Zarqa rahimahullah taala, seorang ulama Urdun, dalam buku dia Madrasatul Fiqh, dia kata perbezaan pandangan ini adalah tabiat. Yang kita duk belajar dalam sejarah tarikh tasyrik lama-lama, perbezaan pandangan ini sebab di era kurang hadis, yang menyebabkan ulama Iraq terpaksa kena berijtihad ataupun menggunakan ra'i. Kata dia, tidak. Tuan-tuan kena kenal, ulama besar, salah seorang daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, iaitulah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah walaupun tidak terkenal sebagai ulama hadis, tapi imam yang keempat, iaitulah Imam Ahmad bin Hanbal, duduk di mana? Juga duduk di Iraq. Musnad Imam Ahmad yang dicetak sekarang ini 50 jilid. Kalau kita bawa balik rumah kita, kalau rumah tak apa nak kemah, sengit rumah dengan musnad dia saja. Maknanya hadis ada. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa perbezaan ini bukan kerana tak ada hadis, tetapi perbezaan dari sudut menafsirkan hadis. Contoh yang sangat mudah dalam bab zakatul fitri. Zakatul fitri, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an. Rasulullah telah fardukan zakat fitrah itu satu gantang daripada mana? Gandum, kan? Bali, aqid, tamar. Maka ulama Hijaz kata tak boleh kita keluarkan zakat ini kecuali dengan makanan. Ulama Iraq kata tak semestinya makanan. Makanan itu menjadi kadar asal. Dan kita boleh buat penilaian dengan harga, sebab orang miskin dia bukan nak makan saja. Dia nak beli baju gaya, dia nak beli kasut, dia nak beli peralatan rumah, dia nak beli, maka tidak menjadi masalah kalau kita bayar zakat fitrah dengan qimah, dengan nilai harga. Itu di antara perbezaan yang ketara. Jadi tafsiran ulama Hijaz nasi bahawa zakatul fitrah kita kena bayar dengan qut, dengan makanan. Ulama Ar-Ra'yu kata, Ahlul Iraq kata tak boleh je kita bayar sedemikian. Maka ini menunjukkan bahawa ada keluasannya perkara yang tersebut itu berlaku. Timbul dua madrasah, kemudian lahirlah ulama al-mujtahidin bermula daripada tahun 100 sehingga tahun 320, kata di para pengkaji, sehingga wafatnya Imam Muhammad Ibn Jaririn At-Tabari rahimahullah ta'ala. Pada waktu itu sudah hilang lagi era ulama mujtahidun. Jadi alhamdulillah dalam mujtahidun ini kita tengok ada 13 ulama. 13 ulama mujtahid mutlak, yang ada atba', ada pandangan yang mereka sendiri, tetapi yang ditulis oleh Allah Azza wa Jalla 4 imam saja yang ada pengikut, yang ada kitab. Imam Abu Hanifah, Malik, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi imam-imam yang lain itu tidak dituliskan ada mazhab sendiri, seperti Hasan Basri, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain sebagaimana ada dalam nota kita ni ada. Maka kita mengatakan bahawa Allah pandangan mereka ada wujud, tersimpan di dalam kutub. Kalau kita baca dalam kitab tafsir mana-mana pun akan ada qala al-Hasan al-Basri, qala Ats-Tsauri, qala fulan. Kalau baca dalam kitab fiqh mazahib ada juga. Hingga sekarang ni pihak universiti di Arab Saudi telah mengumpulkan pandangan-pandangan ini dan telah dibukukan dengan risalah-risalah doktora, magister fiqh Hasan Basri. Dikumpul daripada semua perkara. Dan termasuklah Al-Mutahaddis Al-Yawm yang bercakap ini pun telah ditaklifkan oleh pihak universiti. Saya kumpul pandangan Abu Sa'id Al-Istakhri, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam berbagai-bagai kitab. Alhamdulillah kita dapat kumpulkan pandangan ulama-ulama salafus salih.
Baik para peserta sekalian, tengok di muka surat 8, min asbab ikhtilafil mujtahidin. Kita tengok di antara punca-punca berbezanya pandangan ulama-ulama mujtahid. Kenapa mereka berbeza pandangan? Sebagaimana cerita ini sering dibawa oleh para ulama, iaitulah seorang ulama nama dia Abdul Waris bin Sa'id. Dia kata qadimtu Makkah fawajadtu biha Aba Hanifah wa ibn Abi Laila wa ibn Syubrumah. Aku pergi Mekah. Sampai di Mekah dia bertemu dengan 3 ulama daripada Iraq. Abu Hanifah, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah. Mana 3 ni mari satu tempat. Dia kata aku nak tengok hari ni pandangan ulama. Fasa'altu Abu Hanifah an rajulin ba'a bai'an wa syarata syarata. Dia kata apa hukum ya Abu Hanifah, seorang itu jual barang dan dia telah buat syarat. Mana jual bersyarat. Qala al-bai'u batil wasyartu batil. Jualnya tak sah, syarat pun tak sah, dua-dua sekali tak sah. Terima kasih. Dia pergi pula jumpa Ibn Abi Laila. Dia kata apa hukum jual bersyarat? Qala al-bai'u jaizun wasyartu batil. Jualannya sah, syarat tak sah. Tengok mula nak nampak dah bercanggah. Dia pergi jumpa Ibnu Syubrumah. Soalan yang sama. Jawapannya al-bai'u jaizun wasyartu jaiz. Jualannya sah, syarat pun sah. Fakultu ya subhanallah. Salasatun min fuqaha'il Iraq ikhtalafu fi mas'alatin wahidah. 3 ulama Iraq berbeza pandangan dalam satu masalah. Macam mana kita nak kata? Kalau zaman kita hari ni saya rasa kena hentam berat dah dalam kedai kopi, dalam kedai apa ni Facebook ni dah. Apa punya ulama ni? Satu masalah pun tak boleh bersatu. Umat tak bersatu? La. Dia balik semula ke Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, 2 lagi berbeza dengan awak. Apa awak nak kata? Abu Hanifah tak condemn, tak kata dia orang tu pandai apa, mengaji kat mana. Kalau kita ini tanya lalu tak, dia tu hampa tu belajar mana? Abu Hanifah kata ma adri maqala, aku tak tahu sandara dia, tapi hak akunya haddatsani Amr bin Syuaib an abihi an jadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bai'in wa syaratin. Hadis yang aku ada, Nabi larang jual bersyarat. Maka hukumnya al-bai'u batil wasyartu batil. Dia pergi jumpa pula Ibn Abi Laila. Bila dia cerita Ibn Abi Laila kata aku tak tahu apa yang 2 orang itu, tapi haddatsani Hammam ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an ashtariya bariratan fa'utiqaha. Aku nak Barirah ni seorang hamba. Dia minta nak merdekakan. Tuan dia kata boleh merdeka, tapi al-wala, syaratnya wala kami jaga. Itu syarat. Maka Nabi kata pergi beli Aisyah, hamba tu. Syarat dia batal. Maka Ibnu Abi Laila kata syaratnya batal, jualnya sah. Dia pergi pula yang ketiga Ibnu Syubrumah. Ibnu Syubrumah kata aku tak tahu apa dia orang tu, tapi hak akunya an Jabir radhiyallahu anhu qala bi'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatan wa syarata humlanaha ila al-Madinah. Waktu Nabi duduk berjalan dengan Nabi, unta apa ni, Jabir berjalan dengan Nabi, unta dia tak segar, tak kuat, ngongek jalan. Nabi pergi dekat unta dia tepuk, unta tu kaki 5 selalu berjalan, laju. Nabi kata apa? Bi'niha. Jual aku lah unta ni. Macam mana agak-agak tuan-tuan? Kalau unta waktu sakit dia minta nak jual, kita bagi saja, bagi dah. Tapi dah sihat molek, boleh tukar gigi 5, Nabi kata jual aku. Sahabat kata, takkan saya nak jalan kaki Rasulullah? Boleh jual. Tapi saya nak naik. Syarat dia, nak naik ke Madinah. Kata di Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, al-bai'u jaizun wasyartu jaiz. Ini contoh, alhamdulillah para peserta, para ulama sekalian, contoh-contoh keharmonian masyarakat dalam masalah-masalah khilaf yang berlaku di kalangan mereka. Artinya punca khilaf itu berpunca daripada mana? Daripada penafsiran ataupun dalil yang sampai kepada mereka. Jadi kalau kita nak bincang tentang punca-punca khilaf itu sangat panjang. Kemudian bila tamatnya asrul mujtahidun, pada waktu itu timbullah satu lagi masa dia panggil zuhur at-taqlid. Mari masa ulama-ulama hanya tak berani lagi nak berijtihad. Mungkin faktor masa tu orang kata siapa awak nak ijtihad. Pasal tu selepas daripada kurun yang keempat, tak ada lagi orang berani nak ijtihad.
Dan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia panggil ashabul wujuh juga berakhir di situ. Maka pada saat itu ma'a bidayatil qarni rabi', pada permulaan kurun yang keempat bermulalah perjalanan fiqh itu ke belakang, iaitulah dengan zahirnya taklid. Apa sebab? Kurangnya tokoh-tokoh ulama yang besar. Yang kedua, hanya penumpuan kepada pembelajaran fiqh saja. Kita belajar fiqh ya lah, sebab ulama dah tulis kitab fiqh. Jadi tak perlu kepada dalil, tak perlu kepada hadis contohnya. Yang ketiga, bangsa Arab lebih cenderung kepada politik. Orang-orang mawali yang baru-baru Islam ni pergi kepada ilmu. Sebab dia orang ni mungkin tak layak lagi untuk duduk dalam politik ke macam mana. Yang keempat, tersebarnya taklid mazhabi dan ijtihad hanya berlaku dalam lingkungan mazhab. Kalau kita baca dalam kitab dalam sejarah ini dia panggil Madarul Fiqh. Fiqh itu berlega dalam beberapa kitab je. Kitab Mukhtasar Muzani contohnya disyarah oleh beberapa orang, kemudian mari ulama lain pula ringkaskan dia, mari yang lain pula syarah. Artinya berpaksi dalam sebuah buku syarah, syuruh, ikhtisar, hawashi, ta'liqat, mana dia berkira dari situ. Dia tak pergi kepada luar kawasan. Yang kelima, apabila marinya golongan Rawafid Al-Batiniyah, Al-Fatimiyah contohnya waktu mereka memerintah, mereka menghalang ulama Ahlus Sunnah ini daripada menyebarkan ilmu. Maka pada saat itu berlakulah kesempitan. Dan yang seterusnya kita lihat tentang berlakunya ta'assub mazhab. Bila berlaku ta'assub mazhab, dalam sebuah kitab Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran yang disusun oleh Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala, seorang ulama di Masjid Nabawi di Madinah yang sangat masyhur, ketika menafsirkan ayat dia kata apa? Tengok di muka surat 10. Yaqulul Karhi ni ulama dalam mazhab Hanafi, dia kata apa? Kullu ayatin tukhalifu ma alaihi ashabuna. Semua ayat-ayat Al-Quran yang menyalahi pandangan imam-imam kita, fahuwa muawwalatun aw mansukhatun, ayat itu sama ada mesti ditakwilkan ataupun ayat itu mansukh. Sepatutnya pandangan itu dibentang kepada ayat. Hari ini bertukar. Ayat itu kena selarikan dengan pandangan imam. Wa kullu hadis fahuwa kadzalik. Hadis-hadis pun sama juga macam tu. Seorang lagi yang masyhur, Ahmad As-Sawi. Biasa kita ni Hasyiatus Sawi ni tempat kita belajar di Malaysia ni, banyak kita belajar. Dia hasyiah kepada tafsir Al-Jalalain. Dia kata apa? Wala yajuzu taqlid ma 'adal mazahib al-arba'ah. Tidak harus kita taklid kecuali dalam terjemahan ada, dan tidak patut bertaklid selain daripada mazhab yang empat. Walau wafaqa, walaupun bertepatan, pandangan yang berbeza itu bertepatan dengan pandangan para sahabat, bertepatan dengan hadis sahih, dengan ayat-ayat Al-Quran, tak boleh kita ikut. Kena ikut ya imam juga. Fal khariju anil mazahibil arba'ah dhalun mudillun. Maka orang yang keluar daripada mazhab yang empat, maka dia seorang yang sesat lagi menyesatkan. Subhanallah. Wa rubbama addahu zalika lil kufri. Barangkali boleh yang membawa ia keluar kepada kekufuran kerana mengambil zahir daripada kitab dan sunnah itu adalah daripada usul-usul kekufuran. Kata Syekh Hamid rahimahullah taala, bila sampai kepada ayat ini dia kata subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, pandangan ini sangat-sangat tidak jauh daripada kebenaran. Sebab apa? Yang sepatutnya kita kena ikut Alkitab was sunnah. Tapi Tuan Syekh ni kata tak boleh kita ikut kerana dia menjadi usulul kufri. Tuan-tuan boleh bacalah dalam huraian dia. Wa'lam ayyuhal muslimul munsif, ketahuilah bahawa orang-orang muslim yang insaf, yang adil, yang bersikap telus, anna min asna'il batin, di antara kebatilan yang besar itu, wa a'zamul qawli bighairil haqq 'ala Allah wa 'ala kitabihi wa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah perkataan ini. Jadi kita nampak sangat bahawa ta'assub mazhab itu sampai peringkat begitu. Dan kalau kita kemudian bagaimana pula ulama-ulama Islam, salah seorang daripadanya yang saya petik di sini, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, nama dia Sultan Ulama Izzuddin bin Abdul Salam.
Para peserta boleh tanda nama ni, kalau boleh tengok dalam di zaman kita ni sangat perlu kepada orang seperti ini. Nama dia, gelaran dia Sultan Ulama. Sultan kepada ulama. Sebab apa? Sebab ketegasan dia, keberanian dia, dan orang panggil jelasnya mauqif dia di dalam menegakkan kebenaran dan menegur para pemimpin pada waktu itu. Jadi saya tak cerita di sini, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, cari Sultan Ulama. Tulis nama saya, ada cerita panjang tentang, dan saya bagi kita lah, perlu sangat ulama-ulama yang tegas apabila berdepan dengan penguasa-penguasa, supaya mereka ini menyatakan yang hak, menyatakan yang benar, sebagaimana dilakukan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Kata di Sultan Ulama dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, wa minal ajabil ajib anna al-fuqaha al-muqallidin yaqifu ahadum ala dha'fi ma'khadhi imamihi bihaitsu la yajidu li dha'fi madfa'a. Di antara benda yang sangat-sangat pelik, iaitulah ulama-ulama fiqh yang bertaklid kepada imam-imam dia ni, dia sudah tengok sandaran pandangan imam dia tu dhaif, tapi wa ma'ahaza yuqalliduhu, walaupun begitu dia terus juga dengan mengikutinya. Wa yatruku minal kitabi was sunnati wal aqidati sahihah li mazhabihi, dia meninggalkan hadis yang sahih, Al-Quran dan sunnah dan qiyas yang sahih, semata-mata nak membela mazhab, jumudan ala taqlidi imamihi. Panjanglah dia punya kata-kata. Maka saya mengatakan muhawalah, percubaan ulama-ulama kita yang orang panggil tokoh-tokoh yang hebat dalam dunia Islam ini, sudah ada yang cuba menegur isu-isu taklid begini. Kemudian isu yang seterusnya, yang keenam, al-fiqhul islami baina waqi'ihil mu'asir wa muhawalatit tajdid. Fiqh Islam ini percubaan untuk mengembalikan keagungan kedudukan fiqh itu dan juga kedudukannya sekarang. Apakah sebab-sebab al-jumud al-fiqhi? Sebab-sebabnya kenapa? Sebab yang pertama sekali al-istimar, penjajah mari. Bila penjajah mari, dia tukar undang-undang Islam kepada undang-undang penjajah. Jadi orang pun tak baca lagi tak. Baca kitab hudud, baca kitab-kitab tentang apa benda ni pun tak tahu nak buat apa. Semuanya duk main undang-undang seksen tu, seksen ni. Duk hafal nombor seksen, selesai. Boleh jadi hakim, boleh jadi orang tu. Ulama dulu, mereka berijtihad dalam kes-kes yang tertentu. Yang kedua, taqlisul ulum, mengurangkan pelajaran agama-agama Islam. Kalau kita tengok zaman penjajah dulu, sekolah-sekolah pondok-pondok ni terpinggir sangat-sangat. Yang pergi situ pun yang du'afa, budak-budak cerdik, semuanya dibawa ke sekolah penjajah untuk ditrain mereka ni akan jadi pemimpin yang akan datang. Yang ketiga di antara sebabnya iaitulah al-fasad, kerusakan kefahaman mafhumul ibadah yang telah ditanam oleh penjajah ke dalam diri umat Islam. Yang seterusnya iaitulah putusnya hubungan di antara ulama-ulama al-amsar, ulama-ulama negara-negara putus apabila marinya penjajah, dan sebahagian daripada negara kitab-kitab Islam tak boleh nak masuk. Jadi ini di antara sebab. Maka hasil daripada itu zuhuru harakati tajdid, keluarnya gerakan reformasi, memperbarui baik sebagaimana sebut Nabi kita sebut dalam hadis yang awal tadi, walan tazal hazil ummah qa'imatan ala amrillah, ada orang yang bekerja. Maka di sini secara ringkasnya kita namakan beberapa gerakan dakwah yang telah dibawa, iaitu ad-dakwah as-salafiyah, yang telah nak memurnikan kepahaman masyarakat ini mengikut apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga gerakan-gerakan dakwah al-islahiyah fi anha'il al-alam, gerakan-gerakan islah di seluruh dunia. Kita tidak namakan apa-apa, cuma dalam kertas ni dia tulis contohnya kepada fiqh sunnah yang dihasilkan oleh Syekh Sabit pada waktu itu. Jadi lepas pada itu alhamdulillah banyaklah fiqh dalil, fiqh sunnah yang ditulis oleh masyarakat di peringkat antarabangsa dan peringkat negara kita. Kemudian gerakan-gerakan reformasi di seluruh dunia alhamdulillah sampai ke negara kita pun wujud, dan muqawamatul qawanin, pertentangan undang-undang sibil dengan undang-undang Islam.
Jadi alhamdulillah gerakan-gerakan kita ini walaupun sudah berapa puluh tahun, jadi sekarang ini sudah ada permintaan daripada masyarakat supaya mahkamah syariah itu diperkasakan, dinaikkan taraf, kalau boleh sampai peringkat undang-undang syariah itu berjalan di mahkamah kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi oleh kerana tidak ada ulama mujtahidun, maka para ulama Islam telah berkumpul melahirkan badan-badan fatwa di peringkat antarabangsa dan peringkat negara dan peringkat negeri. Di antaranya yang awal tubuh iaitulah Majma' al-Buhus al-Islamiyah bil Azhar, Majma' Buhus di Azhar, dan juga Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami, Majma' Fiqh Islami di bawah Rabitah Alam Islami di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Majma' al-Fiqh Islami di bawah Mu'tamar Islami OIC yang berpusat di Jeddah. Sampai hari ini pun fatwa-fatwa mereka masih lagi berjalan. Jadi alhamdulillah ada gerakan Majma' al-Fiqh di India, Majma' al-Fiqh di Sudan, Hay'ah Kibar Ulama di Arab Saudi, Rabitah Ulama dan bermacam-macam lagi, majlis fatwa-fatwa di negara-negara lain. Balik ke Malaysia, kita tengok adanya majlis fatwa kebangsaan, majlis fatwa negeri-negeri, dan juga alhamdulillah Hay'ah al-Fatawa mengikut tempat. Contohnya Perbankan Islam, dia ada dia punya badan dia sendiri, dia panggil OFI, yang mengumpulkan tokoh-tokoh ulama-ulama Islam ini supaya mereka ini dapat berbincang tentang masalah-masalah semasa. Jadi di antara dalam Majma' al-Fiqhi ini, para peserta sekalian, yang saya ikuti perkembangan mereka, iaitulah di antara isu yang sangat kronik yang dibincangkan sentiasa masalah muamalat, masalah keuangan. Banyak sangat isu. Tua beli dengan melalui internet, pertukaran duit, dan yang banyak juga isu perubatan. Macam mana nak tukar jantung, boleh tak boleh? Mula-mula duk bahas juga tukar jantung ni. Kalau kita ambil jantung orang bukan Islam, pasang ke orang Islam. Contohnya jantung tu kita tukar di China. Tak. Adakah bila dia sedar daripada pengsan dia tu, ni hao ma. Sudah kita tak. Ni hao ma pula ada jadi. Jadi bertukar. Jadi panjang ulama. Pertukaran darah, nak masuk darah orang ni. Jadi adakah masya-Allah tabarakallah, syarat suburnya fiqh Islami dengan adanya majma' al-majami' al-fiqhiyah ini, maka alhamdulillah sekarang ini pun kita perkembangan dalam dunia Islam ini, di antara yang saya senaraikan di sini mawaqi' elektroniyah, dia panggil syabakah al-alamiyah, pusat-pusat internet. Ada je orang-orang yang menubuhkan pusat-pusat ini untuk menyenangkan kita mencari maklumat. Di Malaysia sini kita ada e-fatwa yang dulunya sangat aktif, sekarang ni slow sekejap. InsyaAllah kita mengharapkan supaya dianya kembali. Maka kesimpulan yang saya buat, perbincangan kita mazhab fiqh al-sunnah ini jelas berdasarkan daripada 4, Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Qiyas. Kemudian perkembangan fiqh itu berjalan begitu lancar sehinggalah mari fatrah ar-rukud, fatrah orang panggil kebekuan sekejap, dan kemudian dibuka balik. Sebab-sebabnya sangat panjang, dan alhamdulillah jangan kata Islam ini tak berkembang, Islam ini tidak maju. Kita mengatakan tidak ada isu yang lain atas dunia ini kecuali ulama Islam saya tasaddauna, mereka akan berbincang dan memberi solusi ataupun memberi pandangan di dalam semua perkara. Jadi alhamdulillah para asatizah, para pendakwah sekalian, ambillah peluang untuk kita nak belajar, kerana orang-orang yang hebat-hebat tak akan berhenti daripada belajar. Bila orang tengok Imam Ahmad rahimahullahu taala, seorang ulama besar, dia duduk berjalan masih lagi duduk menulis ilmu. Orang tanya dia, Imam Ahmad sampai bila nak menulis? Dia kata ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama dengan pen dengan dakwah ini sampai ke kubur. Kita hari ni nak pergi belajar, nak pergi ngajar, kuliah, tak pernah murajaah kita, tak pernah tanya. Akhir sekali apa yang kita ada kita baca, yang tak ada kita cerita. Maka masyarakat tidak mendapat kepahaman yang sepatutnya yang jelas, hasil daripada kita tidak berusaha untuk bekerja menaik tarafkan kita. Jadi al-ilmu itu tanpa kajian, tanpa pembacaan, maka dia akan kembali kepada rukud, kepada kebekuan, sebagaimana yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pembentangan yang sangat-sangat ringkas ini, saya mengharapkan masa diberi kepada saya 3 jam ataupun 4 jam untuk syarah kitab ni.
Tapi kata orang mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Benda yang tak dapat semua jangan tinggal semua, kita ambil sebahagian. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.